Tanah Melayu yang kini lebih dikenali sebagai Semenanjung Malaysia pernah diterokai dan dijajah oleh kuasa asing dari Eropah. Tanah Melayu dahulu mempunyai sistem pentadbirannya yang tersendiri yang dikenali sebagai pentadbiran tradisional sebelum kuasa asing ini mula datang ke Tanah Melayu untuk membuat dasar-dasar politik mereka yang sekaligus telah menyebabkan sistem pentadbiran di Tanah Melayu mengalami proses perubahan akibat daripada campur tangan kuasa asing. Kemudian, dengan kedatangan pengaruh Islam pada abad ke-12 ke Tanah Melayu, telah berlaku banyak perubahan iaitu dari segi corak pemerintahan, kehidupan bermasyarakat dan ekonomi. Kegiatan agama Islam pada ketika itu mula berkembang tetapi telah mula tergugat apabila kuasa asing dari Portugis telah menjajah ke negeri Melaka pada tahun 1511 dan mengakibatkan Melaka jatuh ke tangan pihak Portugis. Kuasa asing ini merujuk kepada kuasa luar yang menjajah di Tanah Melayu iaitu kuasa-kuasa barat seperti Portugis, Belanda dan juga British. British atau lebih dikenali sebagai Great Britain merupakan salah sebuah negara Eropah yang pernah datang ke Tanah Melayu selain daripada kuasa Portugis dan Belanda bagi tujuan tertentu iaitu 3G ataupun Gold, Gospel and Glory pada awal abad ke-17. Penyerahan Melaka kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris berlaku pada tahun 1795. Pada tahun 1824 pula, termeterainya perjanjian persahabatan antara Inggeris Belanda yang telah menyerahkan negeri Melaka kepada pemerintahan kuasa Inggeris. Kemunculan pertama kuasa British ke Tanah Melayu adalah dengan melalui aktiviti pelayaran yang pertama mereka iaitu melalui Syarikat Hindia Timur yang berpangkalan di Sumatera dan seterusnya melakukan ekspedisi menuju jalan dari Melaka ke daratan. Kemarahan kuasa British ke Tanah Melayu bermula apabila pembukaan Pulau Pinang pada tahun 1789. Selepas itu, Singapura pula menjadi medan terpenting untuk British memulakan perkembangan ideologinya di Tanah Melayu. Imperialisme British di Tanah Melayu bermula apabila British bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka antara tahun 1786 dengan tahun 1824. Ketiga-tiga koloni itu kemudiannya digabungkan menjadi negeri-negeri Selat pada tahun 1826 dan dikawal serta ditadbir secara langsung oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris di India. Merdeka! 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 Selepas memperoleh negeri-negeri Selat, mereka meluaskan kawasan jajahannya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan akhirnya menakluki keseluruhan Tanah Melayu. Secara amnya, British telah mentadbir Tanah Melayu mengikut dasar dan undang-undang yang telah mereka gubal. Era penjajahan mereka berakhir dengan kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman yang bijak berunding dengan Duke of Gloucester. Dari peristiwa itu, termeterailah Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dari detik bersejarah ini, Tanah Melayu yang kini dikenali sebagai Malaysia diteruskan perkembangan mereka, tetapi kali ini tanpa dibelenggu oleh mana-mana kuasa luar. Contohnya, wujudnya Dasar Ekonomi Baharu (DEB) yang diasaskan oleh Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan selepas 13 Mei 1969. Dengan ini, kekayaan negara telah diagihkan kepada semua kaum, terutamanya kaum Bumiputera, dan juga dapat menghapuskan masalah perbalahan antara kaum yang telah diterapkan dalam strategi pecah dan perintah oleh kuasa yang pernah menjajah kita. Selain itu, terdapat juga strategi membasmi kemiskinan yang berasaskan memodernkan keadaan kehidupan rakyat yang berpendapatan rendah, memodernkan keadaan kehidupan rakyat dan penyertaan semua kaum dalam sektor yang berpotensi tinggi dan daya pengeluaran yang tinggi. Selain daripada itu, Tunku Abdul Razak menjalankan penyusunan semula masyarakat dan dasar pembangunan nasional. Tahun berganti tahun, semakin banyak pembangunan yang dapat dilihat. Contohnya, Menara Berkembar Petronas yang dibangunkan oleh Tun Dr. Mahathir, pembangunan Sultan Abdul Samad, Tugu Negara, Menara Kuala Lumpur dan banyak lagi. Tidak lupa juga, pembangunan Cyberjaya sebagai bandar IT dan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan.
Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Pada penghujung tahun 2019, masyarakat dari seluruh dunia telah dikejutkan dengan satu fenomena yang tidak pernah dialami oleh sesiapa pun, iaitu kehadiran virus COVID-19. Kehadiran virus ini telah mengubah faktor sosial di negara Malaysia dengan adanya Standard Operating Procedure atau lebih dikenali sebagai SOP yang telah dibuat oleh pihak kerajaan bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Antara kisahnya adalah rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk pulang ke kampung halaman ketika musim perayaan dan berkumpul di dalam sebuah rumah sebanyak 20 orang. Pemilik rumah juga tidak dibenarkan untuk menerima tetamu bagi mengelakkan sebarang virus COVID-19 menular atau mereka akan dikenakan kompaun. Bukan apa hasil dalam penularan COVID-19 bagi aspek sosial di negara Malaysia. Salah satunya daripada aspeknya daripada segi pergaulan kita terhad, kan tak boleh dekat-dekat, kan perjalanan kita nak kena jauh. Lagi satu tak itulah yang dapat bagi tahu kan. Dan lain tu yang lanjutnya tu kena Google. Okey. Dapat tuan, apakah kesan penularan COVID-19 dalam aspek sosial bagi negara ini? Kesan daripada penularan COVID-19 kita dapat lihat kurangnya masyarakatan kita bebas melakukan aktiviti apa sajalah kan. Macam kita boleh mengadakan perhimpunan jumlah yang ramai. Contohnya pada musim perayaan kita bebas boleh sesuka hati melawat, menziarahi sanak saudara, sahabat andai. Tapi sekarang sebab COVID ni, jadi pergerakan kita pun terhad dan kita pun tak dibenarkan lagi ataupun ada limit-limit untuk kita mengadakan satu-satu perhimpunan tu. Contohnya kalau sebelum ni tak ada limit, tapi selepas ni akibat daripada COVID ni kita dah terpaksa buat penjarakan 1 meter, kita dah terpaksa kurangkan daripada jumlah yang ramai pada had-had yang tertentu lah. Baiklah, terima kasih atas soalan. Okey. Oleh itu, saya menyeru rakyat Malaysia supaya mematuhi peraturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia agar tiada penularan COVID-19 yang berlaku lagi. Sejak kita sama-samalah kita memutuskan rantaian COVID-19. Sekian sahaja daripada saya, Fifian Tasha binti Muhammad. Sekian, terima kasih. Seperti yang kita tahu, penyakit yang tular di seluruh pelosok dunia yang dikenali sebagai COVID-19 menyebabkan ramai masyarakat kita terkorban. Manakala masyarakat yang masih bertahan perlu meneruskan hidup untuk mempertahankan dan memajukan ekonomi negara. Namun, prosedur operasi standard ataupun dikenali sebagai SOP masih perlu dijalankan oleh setiap masyarakat dan rakyat untuk memastikan kes COVID-19 kita berkurang. Antara SOP yang perlu dipatuhi dalam memajukan ekonomi negara dari sudut sektor kewangan ketika berhadapan dengan pelanggan di kedai atau pusat membeli belah ialah memastikan jarak sekurang-kurangnya 1 meter antara juruang dan pelanggan. Selain itu, juruang perlu mengelak daripada menyentuh tangan atau ibu jari pelanggan ketika mendapatkan jab ibu jari untuk pembayaran. Jika mengendalikan wang tunai, pakailah sanitizer sebelum menjalankan urusan untuk mengelakkan penularan COVID-19. Baiklah, sekarang saya bersama Encik Ijat untuk menanyakan soalan. Baiklah, Encik Ijat, apakah ekonomi yang berubah setelah kedatangan COVID? Setelah kedatangan COVID, saya melihat terdapat banyak premis perniagaan tutup kerana mereka tahu bahawa COVID-19 ni berbahaya. Baiklah. Soalan kedua, apakah contoh-contoh kejatuhan ekonomi pada tahun 2020? Contohnya peniaga-peniaga yang berniaga di pasar malam terjejas, peniaga-peniaga yang di pasar raya pun terjejas kerana mereka mengambil langkah berhati-hatilah. Baiklah. Terima kasih kepada Encik Zaid kerana menjawab soalan yang telah dikemukakan.
Akhir kata daripada saya berharap tiada lagi perbalahan yang akan berlaku di antara ahli politik. Contohnya seperti perbalahan yang telah berlaku sebelum ini di antara Tun Dr. Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selain itu, saya juga berharap ekonomi di Malaysia akan lebih membangun dan lebih stabil dari masa ke masa. Contohnya dari segi perniagaan dan juga pelancongan. Saya amat berharap agar rakyat Malaysia dapat mengambil iktibar dengan kejadian yang telah berlaku supaya mereka akan sentiasa berhati-hati di masa akan datang. Dan daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.